Pastikan kamu telah bersedia dengan buku teks, okey, dan juga dengan buku aktiviti sains tahun 2. Cikgu nak tunjukkan satu tayangan video, okey, yang mana tayangan video ini berkaitan dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Macam apa itu, Mak? Untuk bekalan yang kau ni lah. Dia suruh kita masakkan. Yang kau ni lah. Cikgu ni dah ada. Putra, agaknya yang kau bawa balik ya. Anak saja gila tak? Sudah, mungkin Mak kembali siap lagi, Mak. Buku nilai ni bukan orang gila, Mak. Tapi orang yang bijaksana. Ini mesti ada satu muslihat yang kita tak tahu. Tak apa, Mak. Biar putus asa kalau sudah putus. Okey, sebentar tadi cikgu dah tunjukkan satu tayangan video. Okey, cikgu nak pilih Firdaus. Firdaus buka mikrofon. Baik. Firdaus, cuba bagi tahu cikgu, video tadi mengisahkan ataupun memberitahu tentang apa? Okey, cepat Firdaus. Kalau tak tahu, jawab tak tahu. Tak tahu. Okey, tak tahu. Okey, tak apa. Sebenarnya video tadi adalah tentang Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Iqbal. Iqbal pergi mana tadi? Baik, tayangan video tadi tu adalah berkisah tentang bagaimana seorang wanita mengasingkan bahan-bahan yang telah bercampur, yang telah dicampurkan, di mana bahan-bahan itu tadi tu akan digunakan untuk membuat satu masakan. Okey, jadi tajuk kita pada hari ini adalah daripada unit 8 iaitu campuran. Tajuk kita pada hari ini adalah daripada unit 8 iaitu campuran. Objektif pembelajaran pada hari ini adalah pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid akan dapat yang pertama, memerihalkan 5 kaedah mengasingkan campuran daripada pelbagai bahan dengan betul. Dan yang kedua, murid juga dapat mengasingkan campuran pelbagai bahan atau objek dengan kaedah yang betul. Kaedah mengasingkan campuran. Baik, tajuk ni boleh rujuk pada buku teks muka surat 88. Okey, buku teks muka surat 88. Kaedah mengasingkan campuran. Okey, baik, cuba kamu lihat pada gambar rajah di mana terdapat satu makanan, okey, iaitu campuran muruku dan juga kacang. Baik, satu dialog di antara dua orang adik-beradik, okey, di mana mengatakan saya suka muruku tapi saya tak suka makan kacang. Okey, adiknya saya suka kacang. Okey, baik. Jadi bagaimanakah Kugan dan Kanang hendak mengasingkan campuran kacang dan muruku? Kaedah apa yang akan digunakan? Kugan dan Kanang boleh mengasingkan campuran kacang dan muruku dengan cara menyisih. Okey, kaedah yang digunakan adalah menyisih. Apa itu menyisih? Okey, baik. Anas tahu cikgu. Ya, Anas. Mengasingkan campuran kecil dan kecil. Okey, very good Anas. Okey. Baik, sebenarnya menyisih adalah satu kaedah. Okey, iaitu mengasingkan saiz objek yang besar, okey, dan bentuk yang berbeza. Yang itu kita boleh guna dengan kaedah menyisih. Okey, jadi pastikan objek itu adalah saiz yang besar dan berbeza dan senang kita ambil dengan jari ataupun sudu. Ini kita panggil kaedah menyisih. Okey, seterusnya cikgu nak tunjukkan contoh kaedah menyisih. Okey, cikgu nak buat sendiri bagaimana kaedah menyisih. Okey, baik. Nampak tak cikgu? Nampak ya? Okey, baik. Cikgu dah sediakan dua jenis bahan iaitu ikan bilis, okey, dan juga kacang. Okey, baik. Jadi, di sini kamu dapat lihat cikgu telah campurkan ikan bilis dan juga kacang. Okey, baik. Jadi, seperti yang Kugan tadi lakukan, Kugan hanya makan muruku. Okey, kacang. Yang satu lagi tu dia nak muruku saja. Okey, jadi cikgu ambil contoh ikan bilis dan juga kacang. Okey, jadi cikgu menggunakan kaedah menyisih. Cikgu asingkan ikan bilis, cikgu pilih. Okey, cikgu letakkan cikgu pisahkan dia, cikgu asingkan ikan bilis.
Okey, dan diletakkan di tempat yang berlainan. Okey, baik. Cikgu asingkan kacang. Okey, dan juga cikgu asingkan ikan bilis. Jadi maka bolehlah, okey, yang seorang lagi memakan ikan bilis dan seorang lagi makan kacang. Ini dipanggil kaedah apa? Hanis Maisarah. Kaedah apa yang dipanggil ni? Mengasingkan objek yang besar dan saiz yang besar. Kaedah menyisir. Okey, baik Hanis, okey tak apa. Nanti lepas ni Hanis boleh study lagi. Bagaimana, apakah itu kaedah menyisir. Okey, selesai satu kaedah menyisir. Seterusnya, ada kaedah lain selain daripada menyisir, apa lagi kaedah? Okey, baik. Okey, baik. Okey, situasi di mana seorang ibu ingin membuat kek hari jadi untuk ayah. Okey, ingin membuat kek hari jadi untuk ayah. Tetapi berlaku satu keadaan di mana adiknya tiba-tiba mencampurkan kismis di dalam tepung. Jadi si abang ni sangat terkejutlah dan menegur adiknya, "Adik, jangan campurkan kismis dalam tepung." Jadi dah berlaku satu masalah bagaimana untuk menyediakan kek. Jadi dia kata, "Tengok kan dah bercampur." Jadi abangnya berfikir, abangnya mencari kaedah apa yang boleh dilakukan, okey, bagi mengasingkan kismis dan daripada tepung tersebut. Okey, baik. Apa yang dilakukan? Google mengasingkan campuran tepung dan kismis dengan cara mengayak. Okey, baik. Kaedah yang seterusnya adalah mengayak. Okey, abangnya mengayak kismis daripada tepung. Okey, baik. Apakah itu mengayak? Mengayak ni iaitu kaedah yang mengasingkan kaedah yang digunakan untuk mengasingkan bahan yang bersaiz halus dan juga bahan bersaiz besar. Yang mana yang halus? Okey, bahan halus adalah tepung dan bahan yang besar adalah kismis. Okey, baik. Jadi kaedah yang kedua adalah mengayak, iaitu mengasingkan bahan bersaiz halus daripada bahan bersaiz besar. Bahan halus adalah tepung, bahan bersaiz besar adalah kismis. Kaedah yang digunakan adalah mengayak. Okey, seterusnya kaedah yang lain pula. Okey, baik. Kaedah seterusnya cikgu, iaitu kenapa kotak klip kertas abang ada di sini? Si adik ni telah bermain klip kertas. Okey, baik. Klip kertas ni yang kita gunakan untuk kepilkan kertas-kertas. Okey. Dan adiknya telah bermain dengan klip kertas si abang. Jadi adiknya yang satu lagi berkata klip kertas abang sudah bercampur dalam pasir. Jadi abangnya agak sedih lah. Jadi abang cuba fikir bagaimana untuk mengambil klip kertas yang banyak tu di dalam pasir. Okey, baik. Bagaimanakah Kanang boleh mengasingkan campuran ini? Kita akan lihat apakah kaedah yang digunakan. Okey, kaedah apa? Cuba tengok pada gambar rajah ni. Apa yang ada pada gambar rajah ni? Objek apa? Ada klip kertas dan juga okey, very good. Magnet. Okey, pada tahun lepas Menggunakan magnet. ya, tahun lepas kita ada belajar tentang magnet kan? Apa fungsi magnet? Bagaimana? Apakah tindakan magnet ni? Okey, baik. Kanang mengasingkan campuran klip kertas dan pasir dengan menggunakan magnet. Okey. Bagaimana magnet ni boleh mengasingkan klip kertas ni? Ni cikgu nak tanya. Ni soalan kebat ni. Cikgu nak tanya siapa ya? Cikgu nak tanya okey, sekejap. Cikgu nak tanya. Okey, Anis tadi dah jawab. Okey, cikgu nak tanya orang lain pula. Kita bagi peluang kepada Firaj. Baik, mana Firaj? Firaj ada tak? Okey. Apa yang boleh dilakukan oleh magnet ini? Bagaimana magnet boleh mengasingkan klip kertas ni? Magnet guna. Okey, very good. Siapa yang jawab tu? Very good. Soalan yang tepat. Okey, Fatimah Auni. Cuba dengan kawan kamu jawab ni. Haziq mengatakan magnet menarik. Very good. Itu adalah jawapan yang tepat. Magnet sebenarnya bertindak bagaimana? Dia bertindak menarik logam dengan mudah. Okey, baik. Klip kertas ni sebenarnya dibuat daripada logam, iaitu adalah bahan logam. Jadi apabila menggunakan magnet, okey, maka magnet akan menarik logam, okey, dengan mudah yang ada di dalam pasir tersebut. Okey, baik. Sekarang ni cikgu nak tunjuk contoh. Cuma cikgu tukarkan pasir kepada tepung. Okey, cuba kamu lihat ni. Cikgu tukarkan pasir kepada tepung. Harap kamu dapat lihat apa yang cikgu cuba nak buat ni. Okey, baik. Cikgu dah sediakan satu tepung. Kemudian sepatutnya kita buat ni adalah. Okey, baik. Okey, cikgu telah campurkan klip kertas. Masukkan klip kertas di dalam
serbuk tepung ni. Okey, jadi bagaimana magnet bertindak? Bagaimana magnet bertindak? Okey, baik. Bismillah, 1 2 3. Okey, betul. Very good Haziq. Betul, magnet bertindak dengan menarik klip kertas dengan mudah. Jadi, bolehlah abangnya Kugan menyimpan semula klip kertasnya. Okey, dan dapat mencari semua klip kertas dengan mudah. Okey, very good. Jadi selesai. Inilah kita panggil tindakan daripada magnet, iaitu menarik. Okey, menarik objek logam. Okey, baik. Seterusnya, kita sambung semula. Okey, yang tadi kaedah yang ketiga, iaitu magnet. Yang pertama tadi kaedah menyisir. Okey, kemudian mengayak. Betul tak? Kemudian yang ketiga adalah magnet. Okey, seterusnya. Apa lagi kaedah yang seterusnya? Very good Anas. Okey, baik. Kita tengok situasi yang ketiga. Okey, situasi yang ketiga ni adalah di mana seorang budak lelaki yang telah membeli seekor ikan. Okey, kemudian dia ingin menyimpan ikan tersebut di dalam satu bika yang telah lama tidak digunakan. Okey, dah adalah bika yang lama ataupun ikan akuarium yang lama yang tak ada air. Okey, dah ada dengan sarang labah-labah dan sebagainya, dah sangat kotor. Ada ranting kayu. Okey, jadi budak lelaki ni nak guna akuarium ni. Jadi akuarium ni kotor. Okey, jadi untuk mengasingkan bahan-bahan yang ada dalam ni, apa yang nak diasingkan tu? Dia nak asingkan kayu reput. Kayu-kayu yang telah lama. Nak asingkan kayu reput. Jadi, bagaimana langkah ataupun kaedah yang digunakan untuk mengasingkan kayu reput ni keluar daripada akuarium yang lama ini? Okay, baik, kita tengok apa yang dilakukan oleh budak lelaki ini. Baik, kita boleh mengasingkan campuran ini secara mengapung. Kaedah yang seterusnya adalah mengapung. Bagaimana kaedah mengapung ni? Okey, baik. Ya, ini kerana serpihan kayu reput boleh terapung di atas air. Okey, baik. Untuk pengetahuan awak, kayu mempunyai liang udara lah, atau kita panggil ruang udara. Okey, ruang udara ni apabila kayu bercampur dengan air, kayu tersebut akan terapung. Okey, tengok langkah-langkah yang dilakukan. Masukkan air dan kacau campuran. Kacau dulu, kacau sebab nak pisahkan kayu daripada pasir, nak pisahkan kayu daripada hiasan-hiasan akuarium ni. Okey, apabila dipisahkan, maka mudah untuk kita mengambil kayu reput itu. Kayu reput akan terapung apabila kita masukkan air. Okey, kenapa kayu boleh terapung? Kerana sifat kayu ni dia ada liang, dia ada lubang-lubang, yang boleh mengakibatkan tindakan terapung. Okey, baik. Jadi ini kaedah yang seterusnya, iaitu kaedah mengapung. Kaedah yang keberapa ni? Ini adalah kaedah yang ke-5 tak silap cikgu. Okey, baik. Kaedah ini kita gunakan untuk apa? Iaitu penyiasatan ini memerlukan cecair berwarna daripada kelopak bunga raya. Okey, yang ini kaedah ini cikgu akan tunjuk bagaimana untuk asingkan. Kita nak ambil warna bunga. Kita nak ambil warna bunga daripada bunga raya ni. Okey, baik. Jadi cikgu akan tunjukkan bagaimana cikgu mengasingkan ataupun mengambil pewarna daripada bunga tersebut. Apa yang diperlukan adalah, okey, cuba tengok. Cikgu dah sediakan, kita panggil satu alat corong lah. Okey, corong penuras. Okey, kemudian cikgu ada kertas turas. Okey, ini adalah kertas turas. Okey, sebenarnya kertas turas ni rupa dia berbeza. Ini adalah cikgu guna kertas yang digunakan untuk memasukkan daun teh. Daun teh seperti ini. Okey, jadi sebab cikgu tak dapat jumpa kertas turas. Okey, ini kertas. Okey, seperti kertas turas yang diletakkan serbuk teh. Jadi kertas ni apabila bercampur, kertas ini apabila bercampur dengan air, dia tak koyak. Kalau kita pakai kertas A4 yang kita tulis tu buat guna buku, itu kalau guna air terus cair dah, koyak dah. Okey, yang ni kertas turas. Okey, kemudian cikgu lipat, masukkan kertas turas dalam corong ni. Okey, baik, cikgu tunjuk bagaimana cikgu masukkan. Okey, baik, nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okey, baik. Apa yang cikgu nak buat ni? Okey, corong ni berlubang tau. Okey, corong ini berlubang. Okey, cikgu dah sediakan gelas. Okey, gelas kosong. Dan juga ini cikgu dah tumbuk. Okey, baik. Sebenarnya dalam ni ada, okey, dalam ni berwarna objek ini wangi dan berwarna hijau. Dan dia sangat wangi. Kita biasa guna dalam masakan.
Daun pandan. Very good Haziq. Clever boy, betul. Cikgu dah guna daun pandan. Cikgu dah tumbuk daun pandan. Jadi, cikgu nak ambil warna hijau daripada daun pandan tersebut. Jadi, cikgu apa yang cikgu buat? Cikgu, menuras. Menuras. Cikgu asingkan daun pandan ni. Apa yang cikgu buat? Cuba lihat ya. Cuba tengok. Harap nampak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Apa yang berlaku? Baik. Cikgu nak warna dia sahaja, warna hijau. Tapi cikgu tak nak daun pandan. Baik. Kita tengok hasil dia. Nanti kita lihat. Daun pandan, apa jadi pada daun pandan? Baik. Kita tengok. Baik. Yang tinggal hanyalah warna hijau dan juga air. Tapi di manakah daun pandannya? Baik, kita lihat. Di manakah daun pandan? Baik. Daun pandan melekat pada kertas turas. Ini daun pandan. Daun pandan telah melekat pada kertas turas. Baik. Jadi, kaedah ini adalah untuk mengasingkan objek pepejar daripada cecair. Sebab kita nak ambil warna dia. Kaedah ini adalah mengasingkan objek pepejar daripada cecair. Cecair itu apa? Air. Air yang berwarna. Pepejarnya apa? Pepejarnya adalah daun pandan. Faham tak? Faham. Sangat senang. Seronok tak tengok cikgu buat aktiviti? Baik. Sepatutnya lebih seronok kalau kamu yang buat aktiviti bersama dengan cikgu di sekolah. Ya. Siapa tu yang tanya tu? Sebut nama. Siapa yang bertanya tu? Cikgu tak nampak. Anas. Apa Anas? Anas tanya apa tu? Maksud dia menghasilkan bahan-bahan pepejar daripada bahan cecair. Ya, betul. Very good Anas. Lagi siapa lagi? Baik. Syafi'i, kertas turas adalah objek. Kaedah yang kita gunakan tadi adalah menuras. Baik. Ataupun kita boleh biasa kita guna perkataan satu lagi. Kita panggil dia menapis. Menapis. Ada nama dia ada dua. Satu menuras, satu lagi adalah menapis. Kalau tak ada kertas turas dekat rumah kamu tu, kamu boleh gunakan penapis teh. Cikgu tak bawa hari ni penapis. Pernah tengok tak penapis teh? Pernah. Ada orang guna penapis teh. Pernah. Itu kita panggil menuras ataupun kita panggil menapis. Baik. Baik. Selesai kaedah menuras. Seterusnya adalah baik, kita ulang semula. Yang ada 5 kaedah saja, iaitu yang pertama kaedah menyisir. Menyisir. Ya, betul. Iaitu mengasingkan objek-objek yang besar dan juga saiz yang besar. Yang cikgu tunjuk tadi adalah menggunakan kacang tanah dan juga ikan bilis. Dan yang kedua, kaedah yang kedua iaitu mengayak. Mengayak iaitu mengasingkan objek yang kecil daripada objek yang besar. Cikgu guna apa tadi? Cikgu guna Kugan mengasingkan tepung gandum daripada kismis tadi. Kemudian kaedah yang ketiga iaitu menggunakan magnet, di mana cikgu telah menarik klip kertas daripada tepung gandum tadi. Kemudian kaedah yang keempat adalah mengapung, iaitu dengan mengasingkan bahan yang boleh terapung, iaitu contohnya kita guna tadi, yang digunakan dalam buku teks tadi adalah kayu yang reput yang boleh terapung. Dan kaedah yang terakhir adalah menuras ataupun kita panggilnya adalah menapis, iaitu mengasingkan objek pepejar daripada cecair. Mengasingkan objek pepejar daripada cecair. Baik. Keluarkan buku aktiviti supaya kamu lebih faham lagi unit pembelajaran pada hari ini. Buka muka surat 55. Baik. Unit 8 iaitu campuran. Baik. Isi tempat kosong dengan cara mengasingkan bahan. Gambar yang pertama, kaedah yang digunakan. Apakah kaedah yang digunakan untuk gambar yang pertama? Menggunakan magnet. Yes, very good. Betul, jawapannya adalah menggunakan magnet. Kalau kamu tak sempat tulis, tak apa. Nanti kamu tulis selepas habis kelas cikgu. Cikgu tak nak menggunakan masa yang terlalu lama. Menggunakan magnet. Nanti kamu boleh tengok rekod video cikgu ni. Seperti biasa, cikgu biasa letak dekat mana? Dekat YouTube. Baik. Yang kedua, iaitu apa ni? Kaedah apa yang digunakan? Objek yang besar ni, objek yang besar, mengasingkan objek-objek yang besar, yang saiz besar.
Menyisir. Okey, very good Haziq. Menyisir. Sangat pandai. Okey, kaedah yang ketiga, mempunyai cecair. Cecair dan juga ada objek yang terapung di atas pada permukaan air. Okey, kaedah apa yang digunakan? Mengapung. Very good Iqbal. Mengapung. Okey, very good Iqbal. Mengapung. Okey, yang keempat. Kaedah yang keempat digunakan. Yang ni sangat senang ni. Apa dia? Menyisir. Mengayak. Very good Iqbal. Kaedah mengayak. Mengayak tepung. Okey, kemudian latihan yang kedua pada muka surat 56. Okey, muka surat 56 kita nak buat apa? Kita nak suaikan. Nak cari jawapan yang betul. Okey, baik. Padankan dengan jawapan yang betul. Okey, gambar yang pertama, menyisir. Okey, menyisir maksudnya apa ni? Adakah mengasingkan objek yang ditarik oleh magnet? Adakah mengasingkan dua bahan yang bersaiz besar? Okey, yang mana satu jawapannya menyisir? Mengasingkan dua bahan yang bersaiz besar. Very good. Siapa yang menjawab tu? Kita Very good Firdaus. Clever boy. Okey, kita suaikan, mengasingkan. Okey, gambar yang kedua. Ada objek magnet. Jawapannya apa? Dah boleh tahu dah ni. mengasingkan benda yang boleh ditarikkan dengan magnet. Okey, very good. Clever girl, clever boy. Okey, yang ketiga, menuras. Kaedah menuras ataupun menapis. Okey, apakah jawapannya? Dia ada perkataan cecair. Very good. Betul. Mengasingkan cecair daripada pepejal. Very good. Okey, gambar yang keempat. Kaedah yang keempat, mengayak. Mengayak. Mengasingkan bahan bersaiz kecil daripada bahan bersaiz besar. Very good. Okey, very good Hanif dan juga Firdaus. Okey, baik. Mengasingkan bahan bersaiz kecil daripada bersaiz besar. Okey, yang kelima, mengapung. Mengapung ni sangat senang. Yang akhir sekali apa dia? Mengasingkan bahan yang boleh terapung. Yes, very good. Very good. Mengasingkan. Yes, very good. Bahan yang boleh terapung. Okey, seterusnya ada lagi tak? Okey, tugasan akhir. Tugasan yang ketiga, muka surat 57. Baik, apa yang diperlukan? Apakah arahannya? Okey, arahannya warnakan. Okey, warnakan jawapan yang betul pada dalam petak ni. Okey, warnakan jawapan yang betul dalam petak ni. Pilih jawapan yang betul. Kemudian tulis sebab dia. Okey. Baik, warnakan cara yang sesuai bagi mengasingkan campuran. Okey. Soalan 1. Ini adalah serbuk besi dan ini adalah pasir. Jadi campuran ini boleh diasingkan dengan cara apa? Adakah menggunakan magnet atau menyisir? Menyisir. Menggunakan magnet. Okey, very good. Menggunakan magnet. Okey, magnet. Sebab apa menggunakan magnet? Sebab ada serbuk besi. Kerana ada besi. Kalau besi, nak asingkan besi, kita guna magnet. Okey, jadi kita warnakan. Okey, kamu warna cantik-cantik. Cikgu ni guna apa? Slide ni. Okey, baik. Menggunakan magnet. Kenapa? Okey, kerana apa menggunakan magnet? Kerana serbuk besi boleh apa? Kerana serbuk besi Menarik. okey, very good. Betul. Bukan menarik, ditarik. Serbuk besi. Okey. Kerana serbuk besi boleh ditarik oleh magnet. Boleh ditarik oleh magnet. Okey, baik. Kalau tak sempat, kalau cikgu laju ni, macam biasa nanti tengok rekod video cikgu. Okey. Dah, siap ke? Serbuk besi boleh ditarik oleh magnet ataupun kerana magnet. Okey. Oleh magnet. Okey, very good Hanis Maisarah. Okey, baik. Very good. Okey, baik. Kita teruskan pada soalan yang terakhir. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua, ada mi goreng. Okey, sorry. Ada mi, ada air. Ada mi dan juga air. Air adalah cecair. Okey, mi adalah pepejal. Okey, baik. Campuran ini boleh diasingkan dengan cara apa? Menapis. Very good, very good. Menapis. Okay, very good. Bagus. Okay, baik. Kerana
Kenapa? Kenapa menggunakan menapis ataupun menuras? Kenapa? Kerana pekerja dan cair. kerana bahan yang digunakan. Okey, ataupun kita buat secara ringkas lah. Campuran ini boleh diasingkan dengan cara menapis kerana terdapat cecair dan juga pepejal yang boleh diasingkan. Okey, kerana terdapat cecair dan pepejal yang mudah diasingkan. Okey. Kita akan hantar tugasan tadi di Google Classroom. Okey, cikgu dah sediakan tapak. Okay. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.